Sila. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan tambahan saya menyokong segala usaha KPM untuklah menjalankan pentadbiran secara holistik. Tetapi untuk PBS ataupun PBD untuk berjaya dilaksanakan secara efisien, salah satu prasyarat yang sangat penting adalah bilangan murid yang ideal di dalam bilik darjah, iaitu di antara 20 orang hinggalah 25 orang. Jadi soalan saya kepada Menteri adalah, apakah purata jumlah murid di dalam kelas di SK, SJKC, HJKT dan juga SMK supaya kita pastikan bahawa tak ada kelas yang saiznya terlalu besar. Dan kedua, tadi Menteri ada sebut bahawa KPM telah sediakan bank soalan untuk menyediakan soalan setaraf. Tetapi bukan semua subjek ada bank soalan ini. Sebagai contoh, bahasa Cina untuk HJKC, bahasa Tamil untuk HJKT, langsung tak ada bank soalan ini walaupun telah diminta oleh guru-guru yang mengajar subjek ini di sekolah HJKC dan HJKT. Jadi di sini saya nak tanya, kenapa KPM apabila sedia bank soalan, bank soalan ini disediakan untuk segala mata pelajaran, tetapi nampak bahawa ada mata pelajaran yang ada bank soalan, ada mata pelajaran yang tak ada bank soalan. Terima kasih. Kulai. Sila Menteri. Ya, 2 minit. Terima kasih Yang Berhormat Kulai. Pertama sekali berkaitan dengan pelaksanaan PBS tadi. Izinkan saya jelaskan di sini sekali lagi bahawa PBS ini bukanlah sesuatu yang baru, ya. Untuk sekolah menengah kita perkenalkan pada tahun 2012 dan untuk sekolah rendah kita perkenalkan pada tahun 2011. Jadi perkara ini telah dilaksanakan 10 tahun yang lalu. Bukan sesuatu yang baru. Jika kita bercakap tentang kekangan sebagai contoh, kekangan dalam konteks nak laksanakan ini memerlukan murid dalam setiap kelas kurang 25 orang dan sebagainya, ini menyebabkan sampai bila kita tidak dapat melaksanakan satu perubahan besar kepada kaedah pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sebab itu dalam mana-mana policy making in the world, dalam dunia ini, setiap polisi itu mempunyai kekangan masing-masing dan kita membuat keputusan berdasarkan constraint atau kekangan yang ada. Apa yang paling penting dalam konteks ini, memandangkan PBS ini telah ada sekian lama, kita sedang meningkatkan usaha untuk melatih guru-guru bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi, khususnya bagi meningkatkan kecekapan dan juga memastikan pengajaran dalam kelas yang lebih ramai ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk menjawab berapakah jumlah murid secara purata, ya, seramai umumnya 35 orang dalam setiap kelas. Itu secara umumlah, ada yang lebih ramai, ada yang lebih berkurang. Yang kedua, untuk menjawab soalan YB Kulai tadi berkaitan dengan subjek-subjek. Pertama sekali, subjek yang di sekolah rendah ini kita sebut adalah subjek-subjek teras. Jadi dia tak kira bahasa apa semua, tapi kalau subjek itu adalah subjek teras, yang itu yang kita sediakan untuk murid sekolah rendah. Kerana kita tidak ingin nanti akan ada satu tekanan besar kepada murid untuk melihat bahawa ujian akhir tahun ini sebagai satu ujian besar. Subjek-subjek teras seperti bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah, sains dan matematik, ini sahaja yang kita sediakan, subjek teras. Jadi tak timbul, ini bukan soal perkauman, tak ada mata pelajaran bahasa itu, bahasa ini, tidak ada. Apa yang kita nak jelaskan bahawa ianya adalah berdasarkan subjek teras yang telah ada di sekolah yang kita sediakan. Jadi itu yang penjelasan berkaitan dengan soalan apakah subjek yang disediakan. Untuk sekolah menengah kita sediakan untuk keseluruhan subjek. Jadi itu perbezanya. Kerana apa? Kerana kita ingin memastikan bahawa anak-anak di sekolah rendah ini, apa yang paling penting adalah literasi dan numerasi dalam konteks subjek-subjek teras, perkara-perkara asas untuk mereka bawa ke sekolah menengah kemudian. Itu tentang pilihan subjek yang saya boleh jelaskan.